Kita nampak dia agak jinak tapi dia tetap harimau. Nak handling pun macam bagi makan pun jarak tu kena jaga. Memang kaki dia tak lepas tapi kuku dia kalau kena kat kita ni tiada maaf lah. Taman Negara Kuala Tahan Pahang. Aset negara berkeluasan lebih 4,300 km persegi ini bukan sahaja dikenali rakyat Malaysia, malah turut menarik perhatian pengunjung dan pengkaji dari luar negara. Keindahan alam ribuan tahun serta khazanahnya ternyata memukau. Antara tarikan di sini ialah titian kanopi. Ia memberi pengunjung pengalaman meniti pada ketinggian 45 meter dari permukaan tanah di sepanjang titian sejauh 550 meter. Aktiviti eksplorasi tidak hanya terhad di titian sahaja. Mendaki Bukit Terisik sejauh 1.2 km memberikan pengalaman menakjubkan apabila tiba di kemuncaknya pada ketinggian 344 meter. Selain meniti dan mendaki, eksplorasi di sepanjang Sungai Tahan tidak kurang hebatnya. Perjalanan meredah jeram yang berliku memberi kepuasan tersendiri. Lebih-lebih lagi apabila sampai di Lubuk Tenur, Sanctuary Ikan Kelah. Melalui jalan air ini juga, pengunjung boleh mendekati perkampungan orang asli dari suku kaum Batik. Perkampungan kecil yang dihuni 7 keluarga seramai 68 orang ini terletak di tebing Sungai Tabung dan sering mendapat kunjungan ramai bagi mendalami kehidupan dan juga seni kraf tangan mereka. Tidak ketinggalan melihat dengan lebih dekat antara pokok tertua dan terbesar di sini. Pokok tualang gergasi dengan ketinggian menghampiri 70 meter. Terkenal dengan penghasilan raja buah yang menjadi kegilaan ramai. Setiap kali tiba musimnya, Raub yang mendapat julukan Bandar Durian Musang King pasti akan meriah dengan kunjungan peminat durian. Di sebalik kontroversi dan persepsi, tidak ramai yang sedar bahawa negeri Pahang mempunyai keluasan hutan simpan terbesar. Lebih 1.55 juta hektar atau 57% dari keluasan hutan yang ada di negeri itu diwartakan sebagai hutan simpan kekal. Dalam usaha memelihara dan mengelak berlakunya pencerobohan hutan dan pembukaan ladang durian secara haram, Pejabat Hutan Daerah Raub dan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang komited dalam melakukan pemantauan dan rondaan penguatkuasaan. Pemantauan hutan secara berkala merupakan antara tugasan yang wajib dilakukan bahagian penguatkuasaan bagi mengelak kejadian sama berulang kembali. Selain lokasi titik panas, kawasan yang pernah diteroka juga akan turut dipantau. Pemilikan dan keluasan tanah yang berbeza-beza antara kekangan dalam tugas mereka. Namun, rata-rata pemilik dusun yang sah memberikan kerjasama yang baik tanpa sebarang isu. Kita dah sampai kawasan yang telah dibuat operasi Opama temporary. Di dalam hutan simpan Batu Talam. Kompamen 175, 177, 178. Boleh kita tengok kawasan. Kita jumpa lubang yang mati, kita ke tanah. Pemantauan yang dilakukan tidak hanya tertumpu kepada pencerobohan kawasan sahaja.
Anak pokok balak yang ditanam semula juga akan diperiksa tumbesarannya kerana hutan yang telah diratakan dahulu perlu disemai kembali. Kita ada peringkat permulaan saja. Pemantauan dan penyulaman pokok yang telah mati perlu dilakukan agar letupan hutan dapat bertaut kembali seperti sebelumnya. So pokok-pokok yang ditanam tu kita akan tengok dulu kesesuaian di tapak. Kalau kawasan tu tanah tinggi atau pamah, tu ciri-ciri dia. Lepas tu mungkin kita untuk pertama bila kawasan tu dah very exposed, kita akan cari pokok-pokok yang fast growing species yang tak dandy sangatlah, maksudnya dia dah boleh hidup sendiri. Kita tengoklah tujuan kita tu, mungkin kita akan mix lah, kita tak akan buat macam ladang satu spesies je tak. Kita akan tengoklah 4-5 spesies yang mana yang sesuai lah untuk kita buat tanaman semula in order to make forage cover tu ada balik di kawasan tu. Rondaan penguatkuasaan melingkupi keseluruhan hutan simpan teras ternyata memberi cabaran besar. Justru, pemantauan melalui udara menggunakan drone dilakukan untuk kawasan yang sukar ditembusi secara rondaan di darat. Kita telah bangunkan aplikasi EGP di mana EGP tu function dia adalah untuk kita melihat keadaan awalan tu lah, maksudnya dia boleh tengok balik ada perubahan forest cover tak, kebakaran hutan pun kita boleh tengok, pembukaan kawasan boleh tengok, apa-apalah, maksudnya kita nak tengok different of kawasan hutan di dalam satu kawasan tu. Hutan yang luas akan dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil yang dipanggil kompartmen. Aktiviti penguatkuasaan menjadi lebih efektif jika bahagian bermasalah dapat dikenal pasti terlebih dahulu. Cabaran tu kita have to work dengan situasi tu. Cumanya kita boleh enhance lah which way yang dapat bantu kita pergerakan kita tu jadi lebih cepat so that kita boleh capture benda tu, dan kesalahan tu kita boleh buat tindakan penguatkuasaan tu. Susah ke senang dalam hutan ke jauh ke, memang kita memang ready all the time. Kita memang akan buat sehabis baik. Kita have to bersedia dan kita kena mempunyai kelengkapan yang terbaik lah. Everything lah must be in a good condition lah to make sure kita punya penguatkuasaan tu boleh dilaksana sebaiknya. Aktiviti penanaman semula anak pokok balak di hutan simpan teras Batu Talam berikutan operasi Ops Pamah melibatkan sebanyak 21,000 batang pokok pada keluasan 100 hektar. Ia diharapkan dapat menyumbang kepada usaha kerajaan dalam misi menghijaukan Malaysia. Kita Malaysia ni committed lah dalam memastikan Malaysia ni green. Kerajaan Persekutuan pun ada set up goal KPI kita melalui program penghijauan Malaysia. So yang ni dalam tempoh 5 tahun lah. Kita ada KPI to achieve berapa penanaman. So di negeri-negeri menjadi KPI Menteri Besar. So daripada situ Jabatan Perhutanan diberikan amanah tu untuk make sure benda tu terlaksana. So really hope and we can achieve that lah. Kebanyakan anak pokok yang terlibat dalam program penanaman semula tersebut adalah dibekalkan dari tapak semayan di Jabatan Servikultur Zon Pahang Barat. Pelbagai jenis anak pokok disemai di sini bertujuan membekalkannya bila diperlukan. Objektif untuk bangun tapak semayan ini adalah untuk sebagai sumber bekalan utama bahan tanaman yang kita akan gunakan untuk program pembangunan hutan seperti tanaman mengaya, tanaman restorasi, tanaman kawasan lapang dan juga tanaman bersama-sama NGO. Selain itu, ia juga adalah tujuan sebagai untuk penyelidikan bagi membekalkan bekalan biji benih yang mencukupi dan berterusan serta berkualiti tinggi. Setakat ini terdapat lebih 8,000 anak pokok pelbagai spesies yang disemai di sini dan dipantau setiap hari oleh pegawai servikultur yang bertugas. Anak pokok yang terdapat di sini disemai melalui 2 cara, iaitu melalui biji benih dan juga anak pokok liar. Sumber bekalan biji benih kita boleh melalui 2 cara lah. Yang pertama menggunakan kaedah kutipan biji benih, yang mana kutipan biji benih kita laksanakan melalui aktiviti memanjat, yang mana biji-biji buah yang matang dipilih daripada pokok-pokok ibu yang terpilih lah. Biji benih akan dibawa balik ke tapak semai untuk dibersihkan dan diasingkan benda-benda asing. Biji benih tersebut akan disemai di batas semai antara 1 hingga 2 bulan. Anak liar di dalam hutan yang mempunyai 1 hingga 2 helai daun dikutip dan akan disemai di dalam tabung di tapak semaian. 80% daripada jumlah keseluruhan pokok yang disemai di sini tumbuh dalam keadaan baik. Setiap anak pokok yang telah mencapai ketinggian di antara 80 ke 150 cm adalah sesuai untuk aktiviti penanaman semula melibatkan aktiviti jabatan, agensi, institut pengajian tinggi dan juga NGO.
Selain itu, dalam usaha melestarikan belantara, Kerajaan Negeri Pahang juga telah melancarkan program Pride Kit yang mana setiap kelahiran baru di Negeri Pahang akan diberikan sebuah anak pokok dengan nama sendiri untuk program penanaman semula. Harapan saya agar usaha mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosioekonomi dapat dilaksanakan bagi memelihara dan melindungi kepelbagaian hayat hutan, air dan tanah serta penggunaannya secara berkekalan. Pemeliharaan hutan ini dapat mengelak daripada bencana alam seperti kebakaran hutan, jerebu, pencemaran air dan sebagainya. Setiap anak pokok yang disemai di sini satu hari nanti akan mendapat tanahnya sendiri. Turut diharapkan agar pokok-pokok ini dapat membesar dengan sihat dan dapat memberi manfaat kepada manusia dan persekitarannya, tidak kira di mana ia ditanam dan membesar nanti.